So hello guys, welcome back to my channel. It's me Nabil. So as you guys can see on the title below, hari ni aku nak share dengan korang apps yang berguna untuk student. So yeah, without further ado, let's roll to the intro. So ini bukan khusus untuk student KV je. Ini boleh diguna untuk semualah student yang nak ambil daripada diploma sampailah ke master ke PhD ke mana-mana pun boleh guna. Selagi mana nama dia adalah student atau korang lah kan yang rajin-rajin tu kan. Orang biasa je tak perlu jadi student pun. Korang still boleh guna apps ni. Tapi apps ni khususnya untuk, bukan khusus, maksudnya sangat berguna untuk student lah, okay? So, let's go. Okay, so yang pertama sekali aku nak share dengan korang apps yang berguna untuk korang belajar dan memahami subjek, okay? Based on apa yang aku baca dan aku kaji, bukan kaji, actually aku membaca je. Okay, terdapat 4 apps yang berguna untuk korang. Okay, for the first one yang aku guna even sampai sekarang pun adalah Duolingo. Tengok Duolingo, okay? Sebab aku kan belajar Chinese masa dekat KB, and then sekarang ni aku dah lupa. Lepas tu dekat tempat kerja aku ni dia ada satu kaum, bila dia bercakap dalam bahasa dia aku tak faham. So bila aku macam kadang-kadang aku annoying sebab yelah kalau dia cakap-cakap pun kan dia kata dia maki aku faham pun. Faham tak? So cara aku nak serang balas balik adalah dengan cakap bahasa yang diorang tak faham. So aku belajar dekat Duolingo untuk serang balas balik apa ya. Contohlah macam diorang marah-marah kan, memanglah diorang cakap aku tak faham. Mungkin diorang tak ada niat. Tapi kalau macam maksudnya diorang tak ada pun maki hamun aku. Contoh macam, tapi andai kata dia cakap budak bodoh ni, contohlah dia cakap macam tu, aku tak faham pun. So kalau macam aku geram, aku nak ni kan orang, macam aku nak buat benda yang sama dengan orang, cakap je bahasa yang diorang tak faham. Contoh kan, contoh block on, aku cakap macam tu. Block on tu kan bahasa Indonesia, so Indonesian je lah faham. So yang lain tak faham tak? Gitulah. Okay, first kali Duolingo lah untuk korang belajar bahasa asing. Okay, aku tahu dekat setengah KV ambil bahasa Arab, paling banyak bahasa Cina, ada yang belajar juga bahasa Jepun. So, apa yang aku nak cakap kat sini, Duolingo ni boleh membantu korang untuk mempraktikkan dan memantapkan lagi korang punya knowledge dalam bahasa. Okay, seterusnya adalah Photomat. Aku tak tahulah ada yang tahu ataupun tak tahu, tapi aku rasa most of the people, maksudnya kebanyakan student tahu, terutama sekali budak-budak sekolah menengah, sekolah rendah tahu Photomat ni. Tapi kan apa sahaja kalau kita menggunakannya ke arah yang salah, dia akan menjadi akibat yang buruk. Contohlah kan macam Photomat ni kan, korang just scan je soalan tu and then dia ajar korang step by step. Memanglah masa kau nak submit assignment ke, kau nak buat kerja sekolah ke, memang kau faham. Tapi nanti bila assessment ataupun masa tu, sekejap, aku buka ke? Aku takut dia jadi bergema. Okay, bukan. Ini noise cancellation. Okay. Aku takut tiba-tiba jadi echo. Okay, back. Okay, memanglah korang boleh buat, tapi nanti bila korang macam final exam ke, korang tak ada buat macam mana? Macam aku dulu, masa aku just belajar guna Duolingo je. Sebab zaman aku tak ada benda-benda macam ni. Maksudnya Duolingo tu ada, tapi macam Photomat tak terdedah sangat. Okay, padahal aku pakai handphone canggih juga dulu, tapi tak terdedah sangat. So apa yang aku buat, tapi benda ni boleh membantu lah untuk korang. Mungkinlah korang tak faham kan, tapi korang buat
Tapi nanti bila korang dah buat nanti, korang pergilah tanya, faham kan? Macam aku dulu, aku tak tahu ada lagi ke tak, ke aku dah buang, aku tak pasti. Tapi aku ada satu buku yang kan sebab aku tak tahulah KB sekarang macam mana. Macam aku dulu kita orang dapat modul kan. Okay, dapat satu kertas tu, semualah latihan, nota semua dalam tu kan. So bila aku buat nota kan, macam simple math tu easy lah. Tapi yang macam X, Y, pusing, darab bahagi darab, punca kuasa 2 kali 2, semua-semua tu kan, yang statistik semua. Bila mana aku tak faham, aku akan tulis balik nota. Maksudnya masa cikgu ajar tu, masa lecturer tengah ajar tu, aku akan tulis tau, okay ni daripada mana dapat, ni daripada mana dapat. So bila aku tak beli modul, aku tak pernah beli modul tambahan ke buku rujukan tambahan ke. Aku just guna je balik soalan yang sama. Maksudnya kan aku dah buat, so aku beli buku kosong, buku latihan yang macam sekolah tu kan. Aku tulis je balik, aku tutup modul dan aku buat semua soalan, aku buka balik, aku tengok betul tak jawapan dia. Bila masa aku buat tu macam aku terlupa, aku akan salin balik nota yang sama. Kau faham ke? Kalau kau tak faham nanti aku try letak kat sini. Tapi bukan macam ni lah exactly-nya. Aku bagi contoh. So bila aku lupa atau aku tak ingat, aku tak faham kan, aku akan tengok balik. Lepas tu aku akan aku akan salin balik nota. So aku akan buat sampai habis. Sebab kan aku pernah satu modul math, aku ulang sampai 2-3 kali. Aku rasa sampai 4 kali pun pernah. Bila macam aku tak ada benda aku nak buat ke apa kan, aku akan buka balik modul. Sebab aku dah pernah cakap banyak kali, aku ni macam slow sikit. Bukan slow lah, maksudnya aku paranoid sikit bila math. Sebab dekat KB kan math dia ajar balik daripada basic kan, so easy. So aku paranoid, aku takut aku ni, so aku buat je soalan yang sama banyak-banyak kali. So bila lah lama-lama kau akan ingat lah. Then bila kau exam pun memanglah diorang akan bagi formula, tapi kalau kau tak tahu kat mana nak guna formula pun tak guna juga, faham tak? So macam itulah kegunaan dia adalah photo math. Okay, tapi itulah aku cakap, korang memanglah kalau korang buat assignment kan, lepas tu korang buat betul sekali, korang nak tipu siapa? Nanti final exam kantoi juga, faham tak? So itu satu. Next kita ada Khan Academy. Itu biasanya tempat korang nak belajar math, science and ekonomi lah. Khan Academy tu nanti kalau ada dia punya apps punya tu, nanti aku letak juga kat sini. Dia bagus untuk korang belajar math, science, ekonomi, dan apps tu adalah free and lengkap. So untuk utama sekali untuk yang business kan, maksudnya student business kan, korang ada belajar ekonomi, makroekonomi semua kan, cuba try rujuk dekat situ juga. Okay, seterusnya Coursera. Ini yang macam kursus-kursus dekat universiti and skill tambahan lah. Dia bantu korang untuk faham. Guna apps ni untuk korang faham, bukan untuk hafal. Kalau korang nak hafal lah, ikutlah cara korang study. Tapi bukan semata-mata untuk siapkan je korang punya tugasan. Pastikan korang faham. Kalau korang siap je tapi kau tak faham, nanti kantoi. Percayalah cakap aku, nanti kantoi. Macam mana pun mesti kantoi. Next, apps AI. Inilah masalah student-student zaman sekarang AI. Okay, macam zaman aku dulu, kita orang Google. Memang kita orang Google, tapi kita orang tak ada masalah dengan AI. Mungkin similarity tu ada, tapi AI tu tak ada. Sebab apa? Sebab kita orang memang tak pernah lah ada Gemini, ChatGPT, apa lagi. Sekarang ni aku rasa kalau macam iPhone, Siri, korang hey Siri, korang tanya pun dia dah jawab kan. Kita orang tak ada. Zaman kita orang tak ada benda. Maksudnya zaman aku, ChatGPT tak wujud lagi. Tapi aku Gen Z aku bukan Gen millennial Aku Gen Z. Tapi Gen Z generasi yang ketiga kot. Macam itulah. Tapi itulah dia. So apa appsnya? Macam korang tahu, ChatGPT, Grammarly, Cubeboard, Gemini. Okay, ni aku nak bagi tips kalau korang nak guna assignment untuk buat
kalau korang guna AI untuk buat assignment, okay? Ini aku punya tips, okay? First kali, korang search, okay, macam apa soalan ni, contoh isu etika dan integriti, yada kan, contoh. Lepas tu, korang kan dia dah keluar, jangan copy paste, kalau korang tak copy paste pun jangan tengok type sebelah type sebiji-biji, jangan. Korang fahamkan apa yang dia cakap, korang ubah sendiri apa yang berdasarkan apa yang korang faham. Okay, korang ubah pusing-pusing ayat. Sebab bila perkataan tu terlampau perfect, okay, so AI detector memang akan dapat detect yang korang tu gunakan AI. Okay, kalau macam korang copy paste je, maksudnya macam korang ubah-ubah ayat tu, dia mungkin akan naik dekat similarity tak masalah kalau dia naik, sebab korang gunakan bahan rujukan. Tapi kalau AI memang confirm korang tak membaca pun, korang just copy paste je, faham tak? So itulah dia, korang baca, katalah dia bagi point, korang olahkan dalam perkataan. Takkanlah sampai tahap olah pun korang tak reti, faham tak? Korang contohlah baju warna biru, okay, contoh hari Isnin baju warna biru, korang tukarlah hari Isnin syarikat X perlu memakai baju warna biru, ataupun pada hari Isnin mengikut kod etika pemakaian syarikat X yang telah termaktub di dalam yada para pekerja hendaklah memakai uniform berwarna biru, berkasut hitam. Nampak tak? So benda tu tak adalah AI. Tapi kalau korang Isnin warna biru, benda yang sama lah. Sama juga kalau assignment tu korang buat dalam bahasa Inggeris, okay, ataupun bahasa Melayu. In case lah macam otak korang dah tak boleh sangat nak fikir kan, macam mana nak ubah ayat, jangan guna cubeboard untuk rephrase balik. Sebab sama je, walaupun korang kata nak humanity kan ayat tu supaya macam tak nampak AI, tak ada. AI detector tetap akan detect. Sebab aku cakap ni, sebab aku memanglah aku dah lama tinggalkan vocational, tapi macam aku pernah cakap korang kat aku pernah jadi assignment helper. So bila aku buat assignment tu, macam bila keluar kan, padahal kadang-kadang aku memang tak guna pun AI, aku just Google, macam aku cakap lah ni, so aku olah sendiri. Still diorang detect AI sebab penggunaan bahasa tu yang sangat perfect. Okay, aku kan robot, tapi sebab sebelum ni aku pernah kerja dekat pejabat peguam. So even bos aku pun cakap, kadang-kadang aku ni bercakap macam peguam. So itulah dia. So macam, faham tak? So susah. So jangan gunalah keyboard, Grammarly, apa lagi untuk rephrase. Korang rephrase sendiri, sebab AI ni dia detect bila ayat korang terlampau formal, terlampau perfect. Sebab cara korang bercakap tu ataupun menulis, mengolahkan ayat, bercerita tu tak macam manusia, faham tak? Sebab tu diorang detect AI. So seterusnya, apps untuk nota dan sistem study. Ni none of them aku pernah guna, tapi aku based on carian dan kajian aku, first kali korang guna Notion. Itu all in one. Korang boleh buat nota, planner, semualah korang boleh simpan dekat situ. Okay, second, Obsidian untuk linking idea macam deep study. Aku pun tak pasti, nanti aku tunjuk gambar kalau ada, okay, ataupun video ke, faham tak? Okay, seterusnya Inky. Ini hafal guna teknik space repetition. Maksudnya korang keep repeating benda yang sama, tapi guna ni lah, guna apps tu. Most of the student nowadays memang akan guna apps ni untuk elakkan daripada serabut. Okay, ni aku punya suggestion, okay. Korang kalau boleh, korang belajar untuk gunakan Google Calendar, okay. Google Calendar ke, tak kisahlah, kalender dekat handphone korang tu. Dia, jap, aku tunjuk kat korang
Kena aku letak kat sini. Aku letak kat sini lah. Dia macam sama je. Dia macam planner untuk macam planner buku tu. Cuma bezanya nanti bila korang dah set kan, contoh assignment due date dia katalah 13. 11 tu korang remind balik diri korang, assignment subjek ni kena hantar bila. Kena print ke, kena software ke. Lepas tu korang buka reminder. Janganlah pula just letak je. Nanti reminder tak ada, macam korang nak ingat. Faham tak? So itu selalunya aku guna macam tu lah untuk event, untuk harian aku pun aku gunakan macam tu supaya macam organize sikit lah. Walaupun kadang-kadang aku tak production sangat. Aku bukan production, aku tak productivity sangat. Tapi sangat berguna lah terutama sekali bila aku ada kerja dekat office yang aku kena ingat, aku kena siap. So aku gunakan apps tu. Apps yang Google Calendar tu. Okay, seterusnya apps komunikasi. Apps komunikasi ni WhatsApp. Lepas tu Google Zoom, Google Meet, Telegram tu mostly untuk senang ni lah kan. Tapi tak tahulah, kalau kat KB aku rasa paling power pun WhatsApp lah. Tapi kalau macam nak submit mungkin akan email, ataupun aku rasa copy. I don't know, sebab aku dah lama tinggal kat KB. Dan boleh jadi selalunya akan ada Google Meet dengan Google Zoom lah. Okay. Next, apps untuk productivity dan assignment. Ini macam aku cakap tadi lah. Untuk assignment, sama je macam aku pernah cakap dekat video lepas. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Excel, Word dengan PowerPoint. Okay, tapi kalau korang tak nak guna PowerPoint, korang boleh gunakan Canva. Okay, macam korang pun tak. Aku rasa korang semua tahu benda ni. Canva korang boleh edit video, buat website, macam-macam korang boleh buat dekat Canva. So, itulah dia. And untuk student tak payahlah subscribe. Kalau korang tak ada duit, unless kalau korang ada datuk duit macam tu, feel free untuk subscribe. Tapi tak payahlah subscribe, okay? Untuk pengguna Android, mungkin korang ada APK yang boleh download Canva Pro secara percuma. Feel free untuk guna. Tapi dia ada risiko lah. Maksudnya bila korang korang tak tahu kan apa yang korang download, tentang itu sebenarnya link phishing link je untuk curi data korang dekat dalam handphone. So itu ni lah. Tapi kalau boleh tak payah, korang student tak payah beria sangat tak Canva Pro semua. Okay. And then Google Drive. Okay, Google Drive tu korang, tapi Google tak banyak sangat. Aku tengok 100 GB je kot yang free. Selebihnya korang kena bayar. Ke 50? Aku tengok lah sebab aku bayar. Sebab terlampau banyak sangat benda nak backup. Okay. Tapi macam korang simpan. Saya macam aku Google Drive tu untuk aku simpan gambar, video semua. So no wonder lah kan. Tapi macam untuk korang, kalau korang guna macam korang nak letak assignment, aku rasa tak jadi masalah pun sebab assignment takkan sampai 1 gig pun. Okay. So korang dah simpan dekat pen drive, korang simpan sekali dekat Google Drive, korang simpan sekali dekat email. Itu macam backup lah in case, sebab kita tahu kan, macam aku dulu masa aku study, aku macam bagi orang pinjam aku punya pen drive, tiba-tiba kena shortcut virus, tiba-tiba kena virus, tiba-tiba langsung hilang, tak boleh buka. Lepas tu aku punya pen drive sampai patah pun ada, kau tak? Dia punya muncung depan tu, aku pun tak boleh imagine macam mana benda tu boleh patah. Faham tak? So beli, tak payahlah beli. Sebab Google Drive memang dah ada, tapi berapa limitation storage dah aku tak ingat. So korang boleh guna juga Google Drive tu. Okay, kesimpulannya, biasanya untuk belajar diploma ni korang akan guna AI tools, note apps, learning apps dengan communication apps. Yelah macam ChatGPT, untuk nota tu Notion. Tapi untuk aku tak tahulah korang macam mana. Mungkin sebab korang terlampau teknologi so aku tak pasti. Aku sampai sekarang kalau nota mesti atas kertas. Sebab aku kan guna, tak masuk. Walaupun aku menulis guna tangan, tak masuk. Dia mesti dekat atas kertas. Tapi untuk mind map aku tak ni. So I guess that's all from me. Jumpa korang on the next video. If you guys have like anything
soalan ke ataupun suggestion ke, macam boleh tak ajar saya macam mana nak buat macam ni dekat Word dalam handphone menggunakan telefon. Komen je. Okay, by the way guys, aku ada buka Telegram channel untuk kita lebih berkomunikasi. Okay, so the link dekat dalam description box. Okay, nanti aku tunjuk kat mana. Dekat description box. So kalau korang nak join ataupun yang tak masuk KV lagi tapi nak join sebab korang ada soalan, banyak sangat soalan nak tanya tapi malas nak komen kat bawah, so macam nak chat, feel free to drop the comment below. Feel free to drop the comment below and then feel free untuk join group dekat Telegram tu. Nama dia Starlight. Kenapa Starlight? Sebab inspiration from the Jennie punya lagu. Okay, so yeah, I guess that's all. In case korang nak video apa-apa lagi ke, tutorial nak guna Canva dekat handphone ke, apa benda yang kena bawa ke, apa saja yang korang nak tanya, feel free to drop your comment below and see you guys on the next video. Bye!